Assalamualaikum Brother Zul. Waalaikumsalam Norman. Apa Apa khabar? khabar? Khabar baik Nom. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Macam mana? Hari ni dah 41 hari dah ni Nom. 41 hari. Wah, itulah. 40 hari Dah di malam studio. yang 41 hari kita di rumah. Rumah ni sepatutnya dulu memang rumah lah kan. Jangan ada rumah. Sekarang jadi studio lah. Sekarang di studio. Di studio rumah. Aduh, hai. Apa-apa pun kita nak ucapkan Assalamualaikum, selamat malam semua, apa khabar? Hari ni dah pun masuk hari yang keempat kita menjalani ibadah puasa kita pada tahun 2020 ni, dan merupakan hari yang ke-41 kita dalam keadaan PKP lah. So macam kita tahulah Nom this year kita menjalani, macam kita kata pada setiap episod kita, kita lalu satu frasa yang memang cukup aneh. Cukup aneh. Cukup aneh. Sebab tak pernah lagi berlaku keadaan macam ini yang kita tak boleh pergi sembahyang tarawih, kita tak boleh pergi ke bazar Ramadan, tak boleh, semua tak boleh. Dan orang kata ini merupakan satu pengalaman yang I tell you, sampai kita orang tua pun sampai satu masa kita dah umur 70, kalau umur panjang tu kita tak boleh lupa. This is the moment lah. Part of the history lah, we can say. Part of the history books. Malam ni, apa khabar? Out of history. Ini dalam satu benda yang kita tak pernah fikir dan kita tak jangka lah. Sebab last time pun, my mom ada cerita lah. Dia kata lah, dulu masa zaman-zaman dulu adalah pernah berlaku macam tahun masa 13 Mei 1969. Memanglah ada perintah orang kata darurat macam tu, tapi taklah lama. Dia katanya seminggu, lebih kurang 2 minggu macam tu lah. Tapi this time kita break record lah. Wow. Betul. 40 hari. We take things macam freedom lah. Contoh macam like you say lah, the basic things macam contoh kita nak pergi pasar Ramadan kan hari ni. Suddenly if let's say lah, suddenly now lah contoh lah, if sebab I love coffee kan. Contoh macam I want to buy coffee. You can't do that. Memang you tak boleh tau. So imagine those basic things yang kita nak buat, suddenly kita tak dapat lah kan. We didn't get opportunity kan. Tu yang suddenly jadi macam tu kan. Jadi macam jam kan. Aduh. Jam tapi kita berburu. Tapi apa-apa pun kita tetap bersyukur lah Nom. Sebab apa, kita macam mana pun keadaan dia, kita masih lagi Allah berikan kesihatan, kita masih lagi boleh orang kata berbual dalam dalam kita punya talk show ni kan. Dan kita pun nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua kita punya penonton-penonton ni Norman. Sebab apa, every week nampak gayanya kita punya viewers bertambah, share bertambah. So kita memang ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Sebab terus berikan sokongan untuk kita improve daripada episod ke episod. Dan macam biasa Norman, sedar tak sedar hari ini telah pun episod yang ke-8. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Okey, sekarang ni kita tengok sekarang ni baru ada video, yalah mungkin kita baru start kan, dan orang pun sebenarnya ramai yang tertunggu-tunggu ni sebenarnya. Dia orang mesti ingatkan kita beroperasi pada pukul 9.30 malam macam biasa. Tapi macam episod yang lepas, pada episod yang ke-7 kita dah wawarkan sempena dengan bulan Ramadan ni, kita akan bersiaran pada pukul 10 malam. Kita nak bagi orang lain selesai dulu tarawihnya, selesai dulu aktiviti bersama keluarga, dan kita akan start pada pukul 10 malam lah. So kita santai-santai. Dan oleh kerana itu juga Norman, kita nak beritahu dekat kita punya semua penonton-penonton malam ni, ramai yang masih lagi kita punya guest-guest ni yang masih tengah orang kata betulkan jadual diorang juga. Betul. Bila datang bulan puasa terpaksa. Sebab yelah masa kita plan itu tu, kita jemput all the guests semua tu memang belum lagi startnya puasa. Tapi bila puasa ni memang ada sedikit-sedikit orang kata jadual yang kita mungkin dah bertembung kan. Tadi tak apa, no problem. Yang pastinya malam ni saya dengan Norman akan bersama-sama dengan anda dengan isu yang best juga. Okay, yang best juga, right? Okay Norman, macam biasa Norman, I akan bawakan sedikit perkembangan terkini untuk kita punya cerita COVID lah. Perkembangan terkini untuk COVID-19. Okey. Update kita Kita punya tajuk senang je. Malaysia terus catat perkembangan baik. Itu yang kita nak cerita ni. Okey. Alhamdulillah. Okey.
I bacakan sikit Okey, Malaysia terus mencatatkan perkembangan baik kes COVID-19 ni apabila bilangan pesakit yang pulih melebihi daripada jangkitan baru. Itu yang paling penting lah Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia juga mengesahkan hari ini seramai 95 pesakit sembuh dan dibenarkan pulang dan menjadikan keseluruhan pesakit yang pulih daripada jangkitan ini sehingga kini seramai 3,957 orang. Okey. Alright. Ketua Pengarah Malaysia juga, Kesihatan juga, Datuk Nur Hisham Abdullah berkata sebanyak 40 kes baru. Hari ini 40 kes baru dilaporkan setakat jam 12 tengah hari tadi, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia ialah 5,820 orang. 5,820 kes Okey, oleh itu jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah sebanyak 1,764 kes. Daripada jumlah itu, seramai 37 pesakit masih lagi dirawat di unit rawatan rapi dengan 17 pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Okey. Dr. Nisham juga berkata daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan ataupun CPRC, duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 ni. Okey, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan angka korban adalah sebanyak 99 orang. Okey. Kes kematian yang ke-99 adalah kes yang ke-4,087 adalah lelaki warga Malaysia berusia 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga stroke. Mangsa dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 27 hari bulan April jam 4.31 pagi tadi. Jadi itu kita ucapkan taziah kepada keluarga arwah dan kita doakan semoga rohnya dicucur rahmat dan diletakkan bersama orang-orang yang beriman. Amin. Okey, Norman. Yes. Ada lagi berita itu adalah perkembangan terkini lah. Tapi apa-apa kita nak ucapkan tahniah kepada KKM, tahniah kepada abang-abang polis, abang-abang askar, kita punya wira-wira kita depan doktor frontliners kita. Dan yang paling penting abang-abang yang Food Panda, Grab Food, you guys memang awesome. Itulah. Kau nampak baju I pun tengok. Kau tu lah. Mungkin nanti orang ingat I ni Food Panda pada hari ni. Itulah. You cakap pasal baju ni Norman kan. Itulah tadi. Betul kan, mesti ramai yang tanya-tanya wah, Brother Zul malam ni dia pakai terus baju lama tak pakai. Jadi kita rindu. Itulah, lama tak pakai. Rindu. Misalnya kalau orang yang biasa pergi kerja kan, dia nak pakai tie sampai dah lupa dah macam mana nak ikat tie tau. Itu yang bahaya tu. Dia punya trademark jacket dia. So kalau you jumpa dia kat luar tu, jangan lupa. Make sure look out for the jacket. Aduh. Hai. Okay, Norman. Sedikit lagi tentang perkembangan terkini COVID lah. Kali ni kita nak update pasal dunia pula Okey. Di tangga pertama masih lagi USA, United States, di mana hari ini mereka telah pun mencatatkan kes baru sebanyak 23,841 kes. Wow. Memang jelah dan jumlah tu memang besar dan setakat hari ini jumlah tu telah pun menjadi 987,916 kes. Maknanya almost 1 million, Norman. Masya-Allah. Almost 1 million. Dan kematian hari ini juga kalau kita tengok nombor dia takut. Mereka telah pun mencatatkan kematian sebanyak 1,050 kes dan menjadikan jumlah keseluruhan yang meninggal yang mati akibat COVID-19 ni di US ialah 55,425 kes. Wow man. So seram lah. Memang seram tengok jumlah-jumlah ni kan. Tempat kedua kita ada Spain, tempat ketiga kita ada Itali, tempat keempat kita ada France, tempat kelima kita ada Jerman, tempat keenam United States, Turki, tempat ketujuh
ke-8 ialah Iran, tempat ke-9 ialah Rusia dan tempat ke-10 ialah China. So sekarang ni China walaupun dia adalah pemula, pencetusnya COVID-19 ni, orang kata dulu virus Wuhan ni, tetapi diorang dah getting better and better lah. Walaupun masih lagi ada terdapat kes-kes baru macam hari ni, tetapi jumlah dia dah tinggal 1 digit. 1 digit, iaitu hari ni dia ada 3 kes baru, ada 1 kes kematian dan yang pulih sepenuhnya adalah 80 kes. Which is dia telah pun mencatat jumlah recovery yang paling tinggi, iaitu sebanyak 93.53% daripada jumlah yang telah pun terkena jangkitan. So memang paling highest dah. Dia dah buat so this is one thing lah So maybe kita pun bolehlah kita belajar sikit daripada China ni, macam mana cara dia buat prevention ni supaya cepat kan kes ni turun. Dan kalau kita tengok pun memang WHO juga mengatakan kemungkinan insya-Allah lah, ini semua kerja Allah kan, kerja Tuhan kan. According to them, diorang jangkakan 18 Disember 2020 barulah masalah selesai sepenuhnya. Itu jangkaan lah WHO, jangkaan lah kalau kita kira kan kalau bulan 12 tu lama lagi tu. Itulah, betul. Actually kalau you tengok balik the statistics kan, kalau kadang-kadang kita tengok balik kan, actually we are considered, to me lah, is like the country is in war, the whole world lah kalau kita nampak balik, sebab in terms of the amount of deaths related kan, how it brings down the economy or that kan, I mean you are talking about like a war kalau kita tengok balik. Sebab kalau you tengok kalau for the US kan, the last situation yang berlaku sebenarnya was during diorang punya 9/11, which actually the casualty rate was actually much more lower. Tetapi kalau you tengok balik from this COVID-19 punya impact yang ada kan throughout the whole world, sebenarnya it's like a war. Kalau people say apa World War 1, World War 2, to me it's like similar to World War 3, where apa yang berlaku, sebab it's taking innocent lives, people's economy is going to be affected kan. So it's it's something apa kita pun tak expect boleh jadi macam tu kan. Tak jangka Roman, macam kita kata lah, everybody memang tak jangka. Sebab apa? Kita kalau kita tengok macam kita lah, kita tak nak cerita orang lain sebab kita tak tahu kondisi orang lain macam mana. Tetapi macam kita, kalau pada tahun 2018, 2019, senang kata tahun-tahun sebelum ni lah, kita rasa kita tak akan ada, tak jangka langsung. Tiba-tiba kita all stop. Suddenly dia stop macam tu je. So maknanya kita tak boleh move. So itulah yang kita jadi macam oh my god. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku di Norman, kita kena ambil benda yang iktibar lah. Maknanya kita ambil benda ni sebagai iktibar supaya kita sentiasa orang kata prepare. Kalau apa pun berlaku pun kita be prepared. So tetapi macam kita katalah, setiap apa yang berlaku, setiap musibah yang berlaku, dia akan mengajar kita untuk lebih hebat daripada hari-hari yang sebelum ini. Jadi maknanya kita belajar. Kalau you tengok pun sepanjang kita dalam tempoh COVID-19 ni pun kita dah 41 hari ni, kita belajar banyak benda yang kita sebelum ni kita tak explore, but kita explore satu persatu. Orang kata tu, dan sekarang ni kalau kita tengok Norman kan, kita semua, bukan kita saja, malahan semua orang dah mula pandai dah nak gunakan sepenuhnya bercakap dengan komputer. Kan? Kalau dulu sebelum ni tak nak cakap dengan komputer. Tak. Dia orang kalau sebelum ni kalau kita tengok orang cakap itu belagak tu. Betul lah, belagak. Tapi sebenarnya after this Norman, jangan shock kalau kata kita dah lepas PKP, maybe kita go somewhere, macam kita lepak kat Mid Valley ke, kita duduk dekat mana-mana shopping mall pun sekali, mungkin kita akan nampak lumrah sekarang ni orang dah mula start gunakan sepenuhnya platform digital macam Zoom. Macam apa tu, kita ada apa tu lagi, now even Facebook already has also started dia punya multi screen, dia akan mulakan info for you all, similar to what Zoom is doing. So WhatsApp akan buat, so WhatsApp kali ni is limited to 4, dia akan extend it to 8 users sekarang, sebab WhatsApp to counter balik what Zoom is doing. WhatsApp. So the next update yang akan berlaku will be for 8, and then multi-screen akan berlaku juga untuk Facebook Messenger, which will be happening on the Facebook Messenger on the web sekali. So these are some of the updates yang akan berlaku lah. So kita tengok memang perubahan yang amat ketara lah in terms of ni. Tapi don't be surprised lah, Brother Sol. I takut macam one of the days kan, bila we go and have coffee lah, both of us kan, tapi mungkin ada kawan-kawan kita, dia tak datang, tapi dia minta kita letakkan stand handphone.
So, lepas ni Tengok ada jualan coffee paling ni, tengok hangat. belah kiri kawan kita tau. Boleh call tak pula? Dia punya virtual. Handphone Aduh. stand. So bila kita Oh. pergi mesyuarat, kita sampai dekat Starbucks ke apa, mana kawan kita ni? Dia hantar wakil. Dia suruh kita letak phone and then dia akan bercakap. More efficient lah lepas ni. Don't be More surprised tau. Oh, I tell you, betul lah. I kata betul lah. Sebab nak Apa? saving parking, coffee pun tak perlu bayar. Cuba bayangkan. Dia hantar wakil dia. Wakil dia hantar phone dia. Tapi Norman, I baru perasan tau perkara ni tau. I baru perasan tau. Bila berlaku je benda macam ni, kalau you perasan, sebenarnya bukanlah satu benda yang buruk kalau kita buat macam online thing macam ni. Sebenarnya dia boleh lagi menambah baik, mempercepatkan lagi proses kerja kita sebenarnya. Betul tak? Yes. Kita Efficiency. macam biasa efficiency. Sebenarnya kita boleh buat banyak perkara dalam kalau tidak sebelum ni kita akan banyak masa kita buang dekat jalan raya dengan jamnya. Lepas tu banyak lagi perbelanjaan macam petrol lah, tol lah, lepas tu lagi parking lah. So that is lepas ni I rasa orang akan ubah dah. Benda kalau kata tak perlu, kecuali macam kita ni memang kena datang jugalah jumpa all the client everything sebab kita ni melibatkan event dan bila event tu kita kena buat site visit, kita kena buat reiki, kita kena buat ukuran, that one memang kena lah. Tetapi after this I for sure kalau macam meeting untuk kita dapatkan all the content apa nak kena buat apa semua tu, I rasa this is the best medium lah. Kita boleh gunakan all the ni kan broadcast punya channel-channel ni. Wah. Okay Norman, ini ada satu berita yang kita nak baca sikit lah. Yang ni I rasa you mesti seronok ni kan. Okay, kejap I nak cerita you Okay, tajuk besar apa tu kita punya berita di berita harian hari ni kita tengok kejap Ini nak share ni, kita nak share ni kan. Aduh. Buat senaruh waktu, hai brother Roslyn. Yo, Waalaikumsalam kepada Pondok Putih. Sorry, while waiting just to say hi kepada kawan-kawan kita. Thank you. Jangan lupa nak share kita punya video. Okay. Mungkin you can add on to your watch party so you boleh enjoy dengan kawan-kawan kita yang lain. Ajak kawan-kawan kita. Pondok Putih top fan. Yes. Waalaikumsalam Haziq. Ya, semoga sihat sejahtera keluarga dan dilimpahi rezeki. Amin. Jadi juga ucapkan orang kata semoga Hazim juga walaupun ada kat rumah orang kata sekarang ni dah boleh luangkan banyak masa dengan anak-anak, dengan isteri. Anak seorang baru. So, take your time. Sebenarnya as a parent ni sekarang ni sebenarnya kita sekarang ni tengah bayar hutang sebenarnya kalau nak tahu. For us lah macam I dengan Norman ni sebenarnya tengah bayar hutang ni. Kita bayar hutang pada keluarga. Sebelum ni kita tak ada masa. Now sekarang Allah suruh kita duduk dekat rumah. Spend your time with your family. Itulah. Itu pun spend time depan kamera kan. Betul lah. Itu yang wife ada pendek juga. Betul lah awak sekarang duduk kat rumah tapi awak sibuk juga depan kamera. Itulah macam-macam benda nak belajar. Macam-macam benda kita nak explore. Tapi sebenarnya I nak share dekat you guys semua yang tonton ni, this is the time you explore. Kalau macam dulu time-time macam yang muda-muda lah, kalau yang tengok yang muda-muda ni tengok dulu during our time Norman kita nak kalau kita nak explore, kita nak belajar sesuatu, we need to buy a book. Kita kena beli buku tu. Sekarang ni semua dah di hujung jari je tau. Itu yang satu benda yang you all kena guna sebaik-baiknya. Dan sekarang kalau dulu kita kena baca Norman, kita dapat the hardcover book tu, kita yang buku tu, the actual book kita kena baca. Tapi sekarang ni orang lebih lagi terdedah dengan YouTube, which is you boleh dapatkan benda tu dengan bukan saja you dapat baca, you dapat tengok, tapi kadang-kadang dia siap buat contoh macam mana nak guna, you dapat practical thing terus. Itu yang paling bagus. Itu yang kita seronok tengok ni. Okay Norman, tadi ada baca dekat kita punya berita harian tadi lah. Dia punya topik dia 250,000 orang yang terkandas di kampung sedang dalam proses untuk mendapatkan kebenaran untuk merentas negeri. Dan sekarang ni tak ramai orang tahu, tak tahulah, mungkin tak ramai orang yang tahu Norman, kalau kata ni kita dah ada satu aplikasi yang mana kita boleh mohon untuk minta kita dapat kelulusan untuk merentas negeri ni secara online, dan kita ada application. Nom, kalau boleh you cuba share sikit Nom, what is the application ni?
Okay, so untuk makluman you all, this application yang dinamakan adalah under Gerak Malaysia. So Gerak Malaysia ni is aplikasi daripada MCMC So Okay. MCMC. So aplikasi ni, actually Gerak Malaysia ni dia macam tracing punya software. Dia call it tracing punya aplikasi. So what they are using now untuk buat secara waktu, the government is also using for the first phase lah kan. Dia akan buat is untuk yang mana adalah yang mana family atau you all yang terkandas di kampung yang ingin kembali ke bandar atau ke rumah masing-masing. That's why I always say don't get confused ni bukan tiket untuk you all nak pergi from one state to another state. Yes. This is for you to apply. So yang mana yang terkandas di kampung ingin kembali balik ke bandar atau rumah masing-masing, you use this app dulu. You use this app aplikasi ni untuk apply. So kita apply secara online and then once kita dah dapat kelulusan tu, then ni they will use this you can use this untuk you all nak travel balik lah. That's the main point the gist of Gerak Malaysia ni. Okay. Kalau kata macam diorang nak tahu dengan lebih lanjut Norman, I think you ada buat satu video cara macam mana nak download kat siapa, mungkin tak ramai yang tahu. Okay, kalau kata yang nak tahu cara macam mana kita nak download aplikasi tu, maybe Norman boleh sharekan juga you punya address YouTube yang you buat tutorial macam mana you nak download dan gunakan the system Norman. Boleh. So I can share kepada you all. So what I did was sebenarnya last night. So bila I realise bila banyak berkenaan dengan Gerak Malaysia ni, I just share dulu I punya YouTube channel. So I just realise kadang-kadang banyak pull up the ni. Okay. So kalau you all free, you all boleh klik pada link tu atau I bagi the direct link kepada video yang you all buat ni. Okay. So video ni adalah I akan tunjuk you all step by step untuk cara-cara untuk you all untuk cara-cara you all nak daftar dulu. Okay, daftar dulu aplikasi tu. After you dah daftar dah, saya akan tunjuk you all macam mana untuk memohon dia punya pergerakan. So the first thing you kena buat is satu, you daftar dulu aplikasi tu. Once you dah daftar, dia ada satu option tu untuk pergerakan. So kita apply. So once kita dah apply dah, so kita kena tunggu dulu untuk kelulusan. Once kita dah dapat kelulusan ni, then ni kita kena isi lagi, there's more steps to be enable. So memang fasa yang pertama is you daftar dulu. Fasa yang kedua, from what I understand, you all dah dapat kelulusan, then you kena isi pula more information which sebenarnya semua orang tak tahu lagi. So kita tunggu je. So this first video yang I share dengan you all ni is for the first step dahulu. So better kita daftar dulu, then after that, then kita go for the next step, which supposed to be sepatutnya 29. Now they say it's on the 1st May untuk mendapat kelulusan. For this part. Ya, kalau kita baca pun kat sini. Ya, macam mana? Terus So sorry lah sebab I pun didn't expect pun bila kita letak dia ni. So there were quite actually a few questions bila orang tanya. So a lot of people tanya kalau termasuk alamat mana yang kita nak masuk bila kita nak daftarkan bila kita daftar aplikasi tu, dia akan minta kita alamat. So dia akan minta nama, nombor IC, alamat that. So a lot of them were actually confused sebenarnya. So bukan confused, kita pun tak pasti alamat mana nak letak, alamat kampung ke, nak letak alamat rumah kan. Itulah. What I did a lot of research tu, I did a lot of research this for my personal opinion, you daftar dulu alamat rumah you. So kalau you duduk di Damansara, you letak je Damansara, bukan di kampung. Nanti bila dapat time kelulusan tu, they will come up with another feature, you baru boleh then you masukkan the info. So itu satu. Second one, I dapat ada one more question daripada viewers dalam YouTube tu. They were asking berkenaan alamat dia tersalah type dia punya alamat that. Don't worry, benda ni kita boleh ubah. So you boleh ubah dia punya alamat kalau salah type ke anything, semua boleh ubah. The main thing sebenarnya untuk aplikasi ni actually is dia akan keluarkan satu unique QR code. So actually this model ni they did it, kalau tak silap I, they started in China, I rasa. China yang did it actually first. Right. So what they do is like a contact tracing punya app. So maksudnya you dah ada your own QR code tu macam you punya identification. So dia dah tahu dah. Unique QR code dia dah ambil lokasi. So contoh macam tiba lah, example I bagi you scenario example macam pada Zul, you use the app, you on the punya location dia. Contoh you berada di
macam berada di Pasar Selayang. They found out. Okay, you were in Pasar Selayang. So now then suddenly the government said, alamak, Pasar Selayang ni now kena under red zone, extended MCO. So daripada situ you can do some contact tracing lah. So maybe you can scan the QR code daripada situ your data. Okay, you brother, you were actually at the Pasar Selayang, tetapi your rumah you sebenarnya di X amount of place. So that's how they navigate lah. So macam ni lah. So it's like your identification cerita dia. Betul. Yang ni I baca sikit petikan daripada surat khabar berita harian juga tadi. Okey, mohon permit rentas negeri melalui aplikasi Gerak Malaysia yang macam kita tengah bincangkan ni. Orang ramai yang mempunyai urusan penting semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP disarankan untuk memuat turun aplikasi mudah alih Gerak Malaysia dalam telefon bimbit mereka. Okey. Aplikasi ini dibangunkan bagi tujuan memudahkan urusan permohonan untuk mendapatkan permit pergerakan rentas negeri yang dibuat secara dalam talian. Pengarah Jabatan Kesihatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzi Muhammad berkata aplikasi ini juga dapat mengelakkan orang ramai daripada terpaksa keluar rumah untuk membuat permohonan di balai polis sekaligus mengurangkan risiko jangkitan dan penularan wabak COVID-19. Melalui aplikasi ini juga, dia kata, saya bacakan sikit melalui aplikasi ini juga, kod QR yang dijana akan diimbas dan diperiksa oleh anggota bertugas di mana-mana sekatan jalan raya sekaligus memudahkan pergerakan pemohon. Maknanya bila ada roadblock, tunjuk je benda tu, kita punya QR code tu. Perlu diingatkan, permohonan permit pergerakan ini bagi mereka yang sebelum ini terkandas di kampung halaman sebaik sahaja PKP diumumkan pada 18 Mac lalu dan ingin pulang ke kediaman sendiri atau tempat bekerja, katanya dalam satu kenyataan tengah malam tadi. Beliau berkata permohonan untuk tujuan berkenaan boleh dibuat melalui bermula pada hari ini sehingga 29 April nanti. Aplikasi mudah alih Gerak Malaysia ini juga dibuat turun melalui aplikasi store. Maknanya untuk kalau kita pakai iOS kita boleh pakai upload daripada application store, dan kalau kata kita pakai Android kita boleh download daripada Google Play lah. Dan Huawei kalau yang ada ni juga, dan Huawei Apps Gallery. Huawei pun ada. Yang terbaru, yang tak ada Google. So yang Huawei yang baru tu yang tidak punya yang 5G Google tu, they have their own. Bukan 5G, dia after yang berlaku yang sekatan daripada US tu, so dia terpaksa keluarkan Google services daripada Huawei phone yang baru tu. So now they have their own application and their own app store. Okay. Hebat diorang ni. Tahan jadi cara keluar macam ni. Okay. Memang hebat orang ni. Semasa pendaftaran kali pertama selepas muat turun, pengguna perlu memasukkan butiran peribadi seperti nama penuh, nombor kad kenalan, alamat, nombor telefon peranti yang digunakan serta alamat email katanya. Huzi berkata pengguna juga boleh memberi kebenaran kepada aplikasi ini untuk mengakses lokasi GPS bagi mengesahkan lokasi semasa permohonan seterusnya meluluskan permit pergerakan. Permohonan melalui aplikasi ini juga dapat membantu Polis Diraja Malaysia untuk mengenal pasti jumlah mereka yang bakal terbabit dan menyediakan jadual perjalanan bagi memastikan kelancaran operasi. Mereka yang sudah memohon hendaklah mengemaskini permohonan pada tarikh dibenarkan selepas supaya kod QR dapat dijana secara automatik. Bagi memudahkan pergerakan pemohon, PDRM sudah pun menetapkan jadual perjalanan iaitu 1 Mei 2020. Okey, dia ada dahaskan dah Norman. Negeri-negeri dia 1 Mei yang daripada Perak, Johor dan Kelantan. Okey, 1 Mei. 2 Mei pula adalah untuk pergerakan daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang. So maknanya 2 Mei ni orang-orang Perlis, orang Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang, kalau kata nak balik ke tempat kerja anda boleh mulakan pergerakan pada 2 Mei. Dan pada 3 Mei 2020 yang ada kat Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu pula. Kalau kata yang ada terkandas kat KL nak balik pula yang kerja kat Terengganu, yang kerja dekat di Negeri Sembilan dah boleh mulakan perjalanan anda pada 3 Mei.
Perjalanan perlulah dilakukan pada hari ditetapkan mengikut permit pergerakan yang diluluskan. Itu kena jelas lah. Yes. So nak tahu dengan lebih lanjut lagi macam mana nak download, macam mana kita nak gunakan aplikasi tu, boleh gunakan tadi halaman yang apa tu Our Brother Norman dah pun buat cara-cara macam mana nak download, macam mana you nak apa tu nak gunakan the application. Dan untuk makluman you Norman, you tahulah I punya family quite big punya family lah. So ramai juga yang ada masalah terkandas apa semua kan. So I dah share kan the link dan diorang kata diorang bagi feedback kat I. Good thing lah Tok Zul, good thing lah Uncle Zul lah. So biasalah we all this kita nak share information kepada semua orang lah kan. Yes. Dan guys, kalau kata you nak tahu cara-cara nak gunakan, banyaklah benda-benda yang simple-simple orang nak tahu, tak tahu macam nak guna, you boleh subscribe Our Brother Norman punya ni YouTube. Yes. Dia buat video simple tetapi orang kata tu benda tu kadang-kadang sebenarnya even though I pun sendiri Norman bukan apalah. I tahu all these things semenjak I subscribe your channel. Sebab apa pula cara begini, macam tu. Itulah sebab macam I tahulah gunakan ada setengah macam contoh you kata macam mana nak buang background dekat dalam you punya gambar semua kan. You tahulah macam kita ni, kita tahulah macam nak gunakan application macam Photoshop, AI dan sebagainya. Tetapi ramai yang tak tahu guna benda tu kan. Jadi nak guna, nak tahu cara macam mana, pergilah tengoklah Nomlab tu, macam-macam you all boleh dapat itu, okey? Bukan sebab member kita dapat buat, tapi sebenarnya sebab memang dia banyak membantu. You all boleh tengok. Please visit this website, okey? Okey, dekat sini. Alright, kejap Norman apa lagi yang the latest one kejap Cuma you all kena tengok balik regarding pasal this Gerak Malaysia ni, dia akan from time to time tau. So dia every time dia akan bukan change tau. So you kena tengok the update. So kemungkinan what is going to happen every day you kena tengok the update. So macam when they say okay by the 29, by the 1st, then you have to go back to the app. You kena check balik. So I think you have to give them a bit of time. Cuma yang paling penting you try to do the registration sebab ramai rasa pergerakan tu banyak akan berlaku. Tetapi second thing pun you all pun I think you all kena plan juga is in terms of how you all nak move sebab bila you all nak buat movement daripada kampung ke balik ke bandar, okay, dia akan tutup. Contoh macam kalau tak silap even surau pun akan tutup at that time. So R&R punya facilities, there's some restrictions is going on. So kalau you're travelling with family, with baby, with children, all that, make sure I think yang paling penting you all dah pre-plan your whole schedule lah, you punya timing tu. Okay, itu paling penting lah kan, itu yang paling penting lah. Okay, satu lagi kita nak beritahu kepada malam ni kita banyak beritahu apakah perkembangan masa, dan juga kita nak beritahu kepada mungkin yang tak sempat nak baca, tak sempat nak tahu. So kita malam kita akan sharekan dengan you guys dalam masa 1 jam ni apa yang berlaku lah. Okay, satu lagi perkara, jangan panik dengan masalah, jangan lagi macam kita mula start PKP itu ramai orang berkusu-kusu pergi beli barang. Jangan risau. Menteri Bahagian Keselamatan juga telah pun memaklumkan bekalan barangan keperluan mencukupi katanya. Okey. Kerajaan mengulangi jaminan bekalan barangan keperluan mencukupi dan mampu menampung permintaan dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. That one memang betul reality. Sebab macam baru-baru ni pun I ada pergi beli barang kan, kita pergi ke my house ni paling dekat Tesco lah. Itu je lah pun yang paling sebenarnya kan paling hampir lah, sebenarnya paling besar pun tu je. Tetapi Norman, I tell you one thing this one ada satu benda juga I nak sharing sikit. Sebab apa? Sebab apa? I baru perasan, okay, kalau kata yalah, sebab kita ni nak share lah, ramai mungkin pergi Tesco ni, ramai, okay, sebab paling dekat dengan tempat Tesco. So kalau you guys perasan, this one is Tesco card, okay. Tesco card ni kalau nampak tak? Okay, nampak Okay, Tesco card ni sebenarnya kalau kita tengok kan, sebelum ni adalah percuma. Now, tapi I tak pernah ada tau this card tu sebenarnya. Sebab apa? I jarang ke situ. Tapi semenjak jadi surah rumah ni, dia bukan surah rumah ni. Jadi I kata surah rumah bagus juga kalau kata I I boleh dapatkan point dan sama-sama juga. Wah, ada yang call. Okey, tak apa, kejap lagi kita reply.
Okey, yang sekejap kena letak mute dulu. Okey. So, apa yang berlaku ialah di sini anda sekarang ni kalau nak daftar, kalau dulu percuma, sekarang ni you nak dapatkan this card yang ada Touch and Go ni, you all kena buat pendaftarannya secara online, pergi dekat dia punya customer service dan bayar RM10 untuk kad ni, RM10. Oh, Okay. okay. Sekarang dah bayar RM10. And then the best thing is, benda ni juga bila kita nak elakkan daripada kita punya queue yang panjang, biasalah kita akan ambil troli, kita akan letak barang, dan kita kena queue lagi. Dan sekarang Tesco dah buat satu lagi sistem yang I pun macam wow juga lah. Okay, I baru belajar lah. Mungkin ramai dah tahu lah, tapi I tak tahu. Sebab, yelah, surah rumah kan, kita dah jalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Dia dah ada satu aplikasi Tesco tau. So, application Tesco tu, mana ni? Banyak sangat telefon, payah. Kejap nama aplikasi Tesco tu, kejap I tak tahu, I tak tahu kalau you tahulah. So, nama dia ialah Tesco Scan and Shop. Okay, Tesco Scan and Shop Okay, kalau you tengok, okay. I think Norman tahu about this Norman? Tapi I tak tahu, okay. So apa yang perlu dia buat ialah you kena onkan aplikasi ni, downloadkan dekat dalam you punya phone, and then you pergi dekat find and scan QR code near the entrance dekat to start shopping. So apa yang best ni dekat sini, yang I ada experience lah Norman kan. Ramai orang mesti kata teruk betul Brother Zul ni baru tahu. I tak tahu. So bila I beli barang, I just scan dia punya barcode, and then dia dah automatically kira untuk I sampai ke depan tu dah bayar lagi. So it's very easy. Very easy. Speed up the process kan? Speed up the process. So I kata, this is my first time. I rasa I banyak beli barang dekat Ion lah, Ion, Jasco semua. Tapi now dah tak, paling hampir dekat rumah I ialah Ion, Jasco Nilai. So I tak boleh merentas negeri lah. So apa, walaupun I dekat Semenyih, dengan sebelah tu sebenarnya jarak lebih kurang 10 minit 15 minit sampai lah. Tapi oleh kerana merentas negeri, I tak boleh. So I kena pergi the nearest dekat rumah ni ialah Tesco lah. Tapi memang super awesome dan cepat. Sebab kita sampai sana tak perlu nak tunggu dia tek, dia dah calculate untuk kita. Sampai kaunter kita bayar lagi. Wah, very good lah. So that one is my sharing lah kan. Kita bukannya pakai teknologi ni, tapi experience lah hari ni. Tak, at least you boleh experience that thing bila you tengok balik the technology kan. So actually you scan the barcode untuk makluman you all, then after that dia akan bagi one final barcode, so you just give it to your you bagi kepada the cashier dah kan, and then what it is faster, dia speed up. So actually memang kalau Tesco tu, untuk nak share kepada you all, Tesco dia macam ke depan sedikit in terms of the technology. So yang buat the self checkout, they are the ones who pioneer dulu. Bila kita ambil barang, kita dah check out dah. And why Tesco sebenarnya dia ada boleh buat, sebab dia orang punya tu, their whole shop sebenarnya is actually, they call it macam RFID compliant lah, bukan nak sound technical. So kalau you beli apa-apa barang dekat Tesco tu, you akan tengok kalau you kopek ada setempat ada stiker tu, dia dah ada dia punya radio frequency, RFID they call it. So they started from UK. So the next thing sebenarnya, actually dia tak perlu sebenarnya even scan pun sebenarnya. Actually sebab barang dia orang semua dah ada RFID enable. Maksudnya what they could do actually sebenarnya masa you letak barang you dalam your basket, sebenarnya dia dah calculate dah. Dia dah tahu dah. Dia ambil orange juice. Once you dah masuk troli tu, kalau dia dah enablekan that feature sebenarnya, bila you masuk dalam troli dia dah calculate. Sama macam dekat Decathlon lah. Before this, Decathlon memang betul-betul Decathlon dekat RFID. So bila kita keluar, bila Decathlon, kalau you nak that one is very awesome man. Sebab apa I kata sebenarnya dia tak perlu cashier nak scan satu-satu pun. Dia dah tahu dah jumlah berapa banyak, ada 10 bola you ambil, you beli satu golf stick ke apa ke, semua automatic has been pre-calculated. So memang awesome lah. Tetapi kalau awesomeness, kalau you nak tahu, yang tengah buat pilot di US is under Amazon. So dia buat, just nak share kepada you all. Amazon ni, dia buat satu kedai, I can't remember what's the name of the shop yang dia buat tu. You masuk je, you ambil je barang tu keluar. So contoh kita pergi 7-Eleven, I tak suggest you buat kat Malaysia. Contoh you nampak ada iCoke, you ambil je iCoke, you terus keluar je daripada kedai tu. Tak payah bayar apa-apa. Okay, sebenarnya dia dah bayar dah. Bila you ambil, you dah keluar daripada kedai tu, dia dah automatic deduct daripada your Amazon punya account. Okay. Tapi that one is super awesome. So that one is super often, lagi cepat.
So imagine lah, so you, next time in the future lah, this is memang you know it's going to happen in the future. Everybody has their own e-wallet, their own payment gateway dah. So you ambil je barang apa-apa kat Tesco, you bawa je keluar. Terus keluar daripada kedai tu, dia dah dia dah minus dah. Wah, that one Finish. awesome man. So you Sebab don't need cashier. I rasa teruja ke apa. Sebab nampak lah kan. Nampak betul. You tahulah I memang tak pergi beli grocery bro. Tak adalah, tak ada. Aduh, aku rasa macam bila lah benda ni buat ah? Oh, bagus lah, baru nak teruja. Actually quite new. It's quite new masa dia orang buat tu. So even Tesco dia ada buat apa dia WhatsApp, bila you boleh order melalui WhatsApp pun ada. Serius. So dia orang memang in terms of teknologi tu dia orang somewhere lah. I takut bukan apa lah, nampak macam kuno tu lah kan. Memang cakap, aduh ya Allah, aku teruknya kan, baru tahu pasal benda-benda ni, apa ni kan. Aduh. Okay, one more thing yang I nak sharekan juga. Okay, mesti ramai yang terfikir kan, yang ramai yang tertanya kan, ataupun sebenarnya ada ramai yang dah tahu jugalah. Sekarang ni kalau kata kita, kejap, sebelum tu kejap Norman, I nak kena sharekan kejap this kita punya live ni kejap. Ramai yang tanya, kejap. Ramai tanya, ramai say hello pun. Alhamdulillah. Steven Chong say hi to Zul lah. Yeah, Steven Chong. That one is my old friend. Masa dekat Telekom dulu, now dia dekat Singapore. Kejap dekat Singapore. Dekat Singapore now. All the way from Singapore. Hi Steven. Steven, you tahulah I brother, daripada dulu sampai sekarang kan senyum je kan. Dia orang ramai kalau dia kenal I dari dulu, dia orang kata Abang Zul macam mana pun kalau dia kena marah harga apa ke dia tak senyum kan. Trademark. Kejap Aduh, ramai yang ni minta I share. Allah. Steven brother di Singapore ni, we hope you all the best sebab kalau kita tengok balik case yang that is happening in Singapore kan. So we hope for best recovery untuk kawan-kawan kita di Singapore juga Yalah, betul. Stay safe Okey, sebenarnya bukan itu saja, rakan-rakan kita dekat Singapore, rakan-rakan kita dekat yang ada dekat Indonesia, Jakarta, di seluruh Indonesia lah senang kata. Please jaga diri baik-baik. Kita make sure kita follow arahan betul-betul daripada government. Kita nak pastikan juga kita dalam keadaan selamat. Kita kena guna hashtag kita jaga kita tu. Macam kita punya PM gunakan ialah kita jaga kita. So maknanya kita nak make sure kita bekerjasama dalam cara untuk kita mementeras orang kata penularan COVID-19 ni adalah dengan cara kita jagakan disiplin diri daripada segi kebersihan. Maknanya bila you dah keluar pakai topeng, mask, pakai sanitizer dan sebenarnya kalau tak ada sanitizer jangan jadikan itu isu. Yang paling penting kerap cuci tangan. Itu benda tu. Dan juga social distancing. Make sure you ada orang kata orang kata jarak tu kita ada lebih kurang dalam 10 meter 6 meter di antara kita ni. So that one itu yang penting. Sekejap ya. And also your friend Faizal Jamil, terbaik Zul baca you for time ni. Lepas ni kalau ada nak sema-sema pasal mancing, Roger lah. Ini bukan gurau ni. Tak, that one dia okay. Ini siapa expertise memancing ni. Wow. Okay, untuk makluman you Norman, our Faizal Jamil kita panggil dia King Boss. King Boss. So Faizal ni dia memang gila motosikal dulu dan juga gila mancing. Dia memang mancing, dia masuk hutan dia akan pancing ikan besar-besar. So nak pancing kelah ke, pancing apa ke, this is the guy. So nanti kita akan ada hobi yang mana kita dah kata itu kita akan ada buat macam slot hobi macam dalam sukan paintball kita dah bawa abang Khairul. Kita coming ni kita patutnya kita akan bawa our King Bro King kan kepada kita dari segi pemotoran. Untuk motor-motor besar kita akan buat satu slot pemotoran dengan Abang Ipin kita. Tapi Abang Ipin pun mungkin dia pun tengah sibuk sekarang ni. Mungkin insyaAllah kalau kata hari Khamis ni nanti kita ada dapat pulang kita akan bawa dia. Okay, now I dah share dah. Itulah. Mungkin ramai tak perasan Norman sebab I tak sempat nak share kan kita punya live ni dekat I punya page. Oh ya ke?
Okey. Satu lagi maklumat penting, Norman. Sempena dengan bulan Ramadan ini, Yes. yang pastinya kita semua nak kena bayar zakat. Okey, kita nak kena bayar zakat. Cara macam mana? Kita tak boleh jumpa amil, tak boleh pergi masjid, tetapi itu bukan alasan dia, Norman. Sekarang ni apa yang kita boleh gunakan, kita ada, I tak pasti aplikasi lain, tetapi I baru saya gunakan pagi tadi lepas lepas sahur. So I buat sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh tu kita pun macam I takut nanti kan kita terlupa. So I buat bayaran zakat melalui aplikasi Boost. So Boost kan dah boleh bayar zakat secara online. This one I nak kena highlightkan juga kepada you guys lah. So jangan jadi runsing, jangan gunakan orang kata tak boleh ke masjid, tak boleh jumpa amil. Tetapi this is a new thing juga pada I. I think kepada semua orang juga. So sebelum ni kalau kita bayar zakat, kita akan pergi masjid, kita akan jumpa kita punya amil, kita ada akad dia, salam akad dia. But now, Norman, pagi tadi I explain lebih dalam masa tak sampai 3 minit dah settle lah. But I miss the moment yang rutin selalu tu lah. Sebab kita jumpa amil, kita salam, kita ada akad dia, kita beritahu lapas dia kan. But now dengan aplikasi Boost, kita dah boleh buat bayaran terus kepada lembaga zakat. Macam I buat lembaga zakat Selangor lah. Dan sebab itu kat Selangor apa semua. Dan bayarannya tetap RM7. Dan I baru tahu sebenarnya this year, sepanjang masa ni lah, kita biasa bayar beras ni dengan kadar RM7. Tapi dia sebenarnya ada jatuh 3 kategori. Beras tu maknanya nilai beras yang RM7 bergantung kepada kemampuan lah, Norman. Jangan pening pula, RM7 pun dah okey. So kita bayar dia punya nilai tu. Tetapi I baru tahu beras tu ada jatuh 3 kategori, iaitu RM7, RM14 dan juga RM21. So bergantunglah kepada yang tu I tak tahu. I didn't know about that. Okay. I baru tahu. Sebab apa, bila I tengok tadi bukan saja di situ, tetapi dekat lembaga zakat Selangor juga ada tengok dia punya aplikasi tu memang ada 3 kategori. So this is yang perkara yang I nak share. So that is orang kata bagi I mungkin good sharing lah, yang mana I boleh share dengan orang ramai juga supaya jangan risau. Download je aplikasi Boost tu. Dan sekarang ni kita boleh buat upgrade kepada, I rasa kita boleh upgrade premium tu, rasanya masih lagi percuma ke, I tak pasti. Which is kita boleh letak kat dalam tu dengan nilai 1,500. Dan kalau rasanya kalau tak ada 1,500. 1,500 kalau kata bukan premium dalam RM500 tu macam gitu kot. Macam gitu lah. Tapi sebenarnya sekarang ni kalau boleh, this is the time, Norman, yang kita nak explore betul-betul macam e-wallet, kita pakai Touch and Go lah, kita pakai Maybank QR ke apa ke, sebab apa? So that kita tak kisah kita ada banyak wallet pun. Yang paling penting dalam tu ada duit lah. Ada duit ni. Kan? Tapi I got one this question tau, Brother Zul. Sorry, orang selalu tanya. Sebab kadang-kadang people ask me kan. Sebab kalau untuk wallet ni, I macam-macam. Even pakai apa, contoh macam I pakai Samsung Pay pun ada kan. All this kind of thing where I tap my phone untuk my credit card ada kan. Ini orang sebelah. Semua dah try ni. Cuma ada orang tanya, is it safe ke tak bila kita pakai this e-wallet, kita pakai all this macam-macam contactless punya payment or that. To me, I say is safe actually kalau we know how to use it. Sebab I give you an example contoh kalau kita bawa dompet, kita bawa cash, is it safe ke tak? Contoh macam if we drop our whole wallet dengan RM500 terus hilang, orang lain boleh datang terus ambil wallet kita, ambil dengan semua kita punya duit. Gone. But if it happens for your e-wallet, you have another verification system. Maksudnya dia kena masuk mungkin your biometric atau dia kena tahu your PIN, baru dia boleh buat transaksi of worth RM500. So kadang-kadang kita kena tengok in terms of that context. So kadang-kadang bila I cakap dengan orang, bila orang cakap whether is it safe ke tak, you have to weigh in. I'm not saying is all e-wallet is going to be safe. Tetapi I rasa is safer daripada cash. So kalau kita bawa cash, kalau jatuh, orang lain boleh terus ambil. Kalau kita buat e-wallet, it's a bit harder for them to take. So this is just the option lah. Kadang-kadang bila orang nak tahu. And now bila time COVID ni, I think is the best mode of payment sebab kita tak ada the hand of transaction tu. Bila kita tak perlu pegang the cash. Yes. So kita boleh pakai the e-wallet, you can just scan the QR code, atau kalau you pakai contactless, Touch and Go ke anything ke, this is the option lah. Okay, maybe nanti untuk next coming ni kita akan jemput juga kita ada a few kawan-kawan kita yang ada dekat dalam Boost, yang ada dekat dalam Touch and Go. Maybe nanti I akan try dapat masa untuk kita bawa diorang juga. Sebab apa, kita nak bagi pendekatan kepada rakyat yang tengok ni, waktu menonton ni,
awareness. Kadang-kadang tu kita cuma tahu sebenarnya pakai e-wallet ni untuk bayar, beli makanan, bayar, ada macam beli pub or whatever. Tapi sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap e-wallet ni. I pernah dapatkan sikit slot daripada daripada Boost dan juga daripada Tashengo. Kalau kata diorang ni ada masa dia akan masuk dekat kita punya talk show dan diorang akan berikan sedikit penerangan lah tentang apa guna dia, apakah kelebihan yang menggunakan aplikasi e-wallet ni. Okay. So kita ada kawan kita yang say hello, yo bro, Jason Yang. Mungkin boleh introduce sikit. Wah, Jason Yang. Yo bro Apple. Aduh, Jason. Ini dulu adalah geng-geng motosikal I ni. Sebab apa? Dulu masa mula-mula I beli motor ni, I ni gila aksesori normal. Kalau you nak tahu lah, I kan you tahu lah, kereta ke motor ke, I memang akan make sure beli motor tu dah macam 8 bulan, 10 bulan pakai dah. Tapi sebenarnya ini cerita yang kelakar lah. Bila I dapat beli motor dulu, that my Versys tu, I dapat excited lah. So apa yang buat hari ketiga motor tu keluar dah siap semua dah. Full accessory. Lengkap, full. So ada brother dia datang lepak kan. Masa tu I punya motor kalau kata datang kat Wilhin motor ni, dia akan jadi macam bang, ni beli kat mana? Dah lama ke keluar? Tengok plate number macam baru kan. Bang, betul-betul baru 3 hari. 3 hari dah siap macam ni. Dia kata memang dah siap lah. Sebelengkap. That is I punya minat lah kan. Kita minat. Sebab apa nak tengok benda tu lawa. Tapi satu perkara teman, I kalau kata geng-geng motor kenal lah, I punya perangai. I suka buat aksesori je dekat motosikal I. Tapi I tak suka nak adjust engine. Bagi I, kalau nak tahan lama, itu pada pandangan I. Tapi nanti kalau ada King Ipen nanti datang, dia mungkin boleh cerita sikit lah kan. Dia lagi otai lah dalam motor lah. Tapi pada pandangan I, sebenarnya, yelah kalau kata orang nak bagi dia lagi power tu mungkin lah. Tapi for me, untuk make sure dia sustainable, dia bertahan lama. Sebab apa kita kena ingat, motosikal ni kalau macam yang dah bersisi besar ni, dia dah ada satu R&D yang orang dah buat dah memang bagus lah sebenarnya. Dan you tak payahlah bagi for me lah, this is personal lah, kalau kita tak kata yang lain. Motor tu bagi ada laju dah, you berapa laju you nak bawa kan. So bagi I cuma nak nampakkan motor tu nampak cantik. Kalau orang tengok tu, alamak, selalu lah, itu hari ada sekali tu lepas kita balik meeting yang dekat KL tu, one of the production tengah shooting dekat situ. So kebetulan parking my bike tu dekat the area. I nak ambil motor tu, suddenly one of the production guys tu datang jumpa, abang jangan ambil dulu abang punya motor. Kenapa? Kita nak shooting, you punya motor cantik lah, I suka. So terus you rasa berbaloi worth the money lah. Tapi bukan apalah. Sebab apa kita rasa macam ada orang appreciate dekat motor kita macam tu kan. Dan trademark motor I mesti ada perkataan Zul Apple tu. So my friend yang nampak motor ni, jadi I tak boleh nak menyuruh lah. Kalau kadang-kadang ada juga call, bro kau ada dekat KS Central ke? Bro kau ada dekat dekat Mi Valley ke? Macam mana korang tahu ni? Tak, kita nampak motor kau kat bawah. Itulah, dia tak boleh lari mana dah. Itulah kawan yang kelakar tu, yang best tu kawan-kawan I ni, orang kata mengata-kata ada. Kalau you pun tahulah experience kan. Sampai kita kat Jepun pun member I ada. Tapi best lah, ramai kawan ni kita best. Sebab apa, kita kalau apa-apa hal, kita ada kawan yang ramai, itu yang paling penting lah. That is why I kata dekat I punya Facebook, kadang-kadang now everyday normal apa yang I buat dekat Facebook, saya akan cuba sharekan satu kata-kata motivasi kepada orang. Which is bagi I, benda tu kadang-kadang penting sebenarnya. Sebenarnya I bukan saja share pada orang, sebenarnya I share pada diri I sendiri. Tetapi dalam masa sama, kalau I rasa benda tu bagus, why not kita share pada orang lain? So orang lain mungkin ada yang macam kita yang tengah mungkin dalam, dia nak positifkan diri dia during the COVID ni, bila dia baca benda tu is something. Yes. Dan sekarang ni I nak wawarkan juga kepada rakan-rakan yang tengok kita punya live ni, kalau kata kita nak tengok tentang nak belajar tentang ilmu kewangan, kita boleh tengok pada pukul 9 pagi. Rasanya sekarang pukul 9 pagi. Dia ada 3 sesi. 9, pukul 2 petang dan pukul 9.30 malam. Pukul 10 malam saya rasa. Dengan Abang Abu, Mekanik Wang. So you guys kalau nak 10 macam tu 9 hingga 10 dia ambil 1 jam.
lepas tu dia sebelah petang pun dia ada satu sesi, dan sebelah malam juga satu sesi. So please guys, tolong tengok apa tu that channel, that apa tu live tu, sebab dia banyak memberikan manfaat untuk kita kongsi bersama. Abang Abu is Speaking very of that, kalau nak, if speaking of financial tu, mungkin kalau you all viewers tu, kalau you all berminat, kalau let's say berkenaan dengan financial, atau kalau you all berminat tentang hartanah, you know, atau you berminat macam contoh kita ada brother Faizal, dia berminat berkenaan dengan memancing, atau brother Khairul mungkin dengan motor ke, just let us know. Then I think kita will try to bring the segments yang kita rasa we try to bring in the experts lah. So macam mungkin kalau dari segi in terms of hartanah, we bring in someone daripada hartanah to share some information. Daripada financial, kita bring some people daripada situ lah. Just let us know. Nanti kita akan cuba tu to fulfill lah apa semasa, especially masa apa PKP ni kan, melalui our talk show. Betul. Boleh sharekan dengan kita. Dan terima kasih kepada semua yang dah pun like. Abang Khairul, Assalamualaikum Abang Khairul. Abang Fazil, Abang Fazil, Abu Fazil ni I punya sahabat masa kita pergi sama-sama dekat Umrah hujung tahun 2018 tu. Abang Fazil ialah orang yang rapat dengan I kat sana, dan I banyak terima kasih kat dia lah, sebab dia dengan wife dia best sangat, very friendly normal. Dekat sana I bawa I punya mak I dengan mak mentua I lah masa tu. So akak wife Abang Fazil memang jaga I punya mak kat sana dengan mak mentua I happy sangat lah ada kawan-kawan macam ni. Dan Abang Fazil kita ni dia dekat Penang, so I kata insyaAllah nanti bila sampai Penang I akan jumpa dia insyaAllah, mesti best. Siti Khalila. Dari siapa ni? Edward Ong. Hi brother. Okay, Edward Ong ni is my friend, my brotherhood juga ni. Masa kita dekat Yellow Pages. Ini semua orang terror sale ni bro. Ini semua geng-geng pandai buat marketing. Cakap dia mesti orang sign masa tu. Maybe we should bring in some more definitive people yang daripada marketing, you know, people daripada branding kan, kita boleh bawa ke. Yes. For the show. Nanti kita sebenarnya normal malam macam biasa sebenarnya kita dah plan dah siapa yang kita akan bawa untuk malam ni. Tapi macam kita kata, since kita punya jadual baru 4 hari kita kita punya Ramadan ni. Jadi masih lagi ada benda yang bertembung-tembung. Jadi sekarang dia orang pun tengah schedule, kita pun tengah schedule. Dan macam you all semua tahu, kita sekarang ni untuk bulan puasa ni, sepanjang bulan puasa kita akan start kita punya live show pada pukul 10 malam. Itu yang paling penting. Abang Khairul, dia kata apa tu? Banyak kenangan motor dengan Zul ni. Betul lah, memang. Aduh, dia motor memang betul lah. One day I akan ajak geng-geng brother bikers ni kita cerita sikit. Yang kelakar tu masa dekat dalam geng Kawar lah. Masa tu kita I dengan Kawar lah, dengan bisnes motor semua ni. So dalam Kawarnya team ni ada 2 orang je nama buah-buahan lah rasa. I Zul Apple, tapi yang sebenarnya yang power tu abang bro Zul Olin lah. Nampak? Dia Olin ni sebenarnya cerita dia Zul Orin. Sebab motor dia pakai GTR 1004. So motor tu is memang warna oren. So dia memang jadi all the kita Chinese gang ni yang bawa motor semua panggil dia Zul Olin. Dia orang tak sebut R. You seorang dekat senang dekat R ni. So dia lekat tau. Zul Olin. Tapi Zul Olin ni memang power. Dia memang stun yang bawa, dia selalu jadi escort lah untuk macam Marshall. Dia escort kenderaan-kenderaan macam Ferrari daripada Singapura. Dia ada buat pertunjukan stun. Banyaklah dia ikuti. Kalau ada permotoran motor-motor besar punya ni event, dia akan ada dan dia akan buat stun itu. Dia memang terror lah. Dia kalau setakat motor GTR yang berat tu dan 300 lebih kilo tu, dia buat macam dia main basikal lah bro. Maybe kita boleh bawa dia on the show for our next show ke apa kan. Dia tu I kata I akan bawa susah lah. Sikit dia nak buat dia punya stunt tu. I tell you. Tapi mungkin dia boleh buat some stunt secara verbal lah. Mungkin dia boleh stunt ke apa ke, dia boleh share dengan kita ke kan. Aduh, saja kita dah share to our viewers kan. Or maybe kita boleh bawa Will Hin to come on the show sekali ke. That would be great. I think that would be great lah. Yes, sebab Will Hin motor kita ada di Balakong
sebenarnya dia quite big juga. Kita ada yang bestnya bukan kita nak kata sengaja kita nak promosi Wilhin lah, tapi sebenarnya I tell you this is my experience dengan Wilhin motor. I tak tahu lah, mungkin kedai-kedai motor lain pun ada, tetapi my experience dengan Wilhin ni satu, kita beli motor bukan saja kita beli motor, sebenarnya kita buat relationship dengan orang. It's very good in term of relationship. Pertamanya bila kita beli motor besar tu, tak semua orang, macam I kata kat you dulu lah, tak semua orang tahu bawa motor besar tu, teknik menunggang. Dia mungkin pernah bawa motor, tetapi bila kita bawa motor besar ni, dia sebenarnya ada experience yang berbeza. Dari segi tunggangan dia, skill dia memang berbeza. Sebab kita kena ada satu kelas basic asas menunggang. Dan Wilhin Motor memberikan kita peluang bukan saja beli motor, tetapi dia beri kelas kat kita macam mana asas menunggang. So that is the unique about Wilhin Motor ni. Dan bukan tu saja, saya rasa nanti I akan bawa lah spokesperson for Wilhin Motor ialah Michael. Michael nanti akan bawa. Dia macam you lah. Muka dia memang Cina lah, kan? Tapi dia cakap Melayu pun pasir. So ada borak-borak ada kata, Mike, nanti kita datang I punya talk show lah. Dia kata, boleh Abang Zul, Bro Zul, boleh. Nanti lepas PKP nanti kita nak buat dulu. Nak buat, I cakap jangan pening lah nak buat paperwork apa semua tu. Kita just borak-borak santai, kita base pada kita experience lah. Memang best. So daripada grup motor ni juga Norman. Sorry lah, I excited sikit cerita pasal grup motor. Best experience. Kita orang takut ada orang nanti dia start engine nanti esok. Itulah. Terus dia keluar. Cakap nak panaskan enjin dan panaskan dan tak ada bawa motor ni kan. Yang bawa motor faham lah kena bawa motor kan. Tanya Norman lah. Kalau kadang-kadang kalau kita ada motor, kalau kata ada meeting Norman, I tak kira. Diorang dah tahu dah, Norman, Syam, all kita punya klik dah tahu dah. Abang Zul kalau dia nak datang dia tak kira lah. Dia tahu sampai je. Hujan kan aku tak sampai, kau jangan tanya aku datang macam mana. Sebab apa kadang-kadang bila kita bawa kereta, aduh stres. Aku cakap kan dah lah, I punya lokasi nak pulang ke sarang. Kalau kata contoh kita meeting kat Damansara, memang traffic heavy, kita ada meeting dekat apa tu PJ tu. I nak balik to my house je, kalau I bawa kereta I kena get ready 1.5 jam ke 2 jam. You bayangkan. So the alternative cara dia, I akan make sure I akan bawa I punya motor. Motor I, you tahu lah, memang ada beg kiri kanan kan, semua benda boleh letak. beg ajaib. Buka tu macam-macam aku letak dalam tu kan. Jadi sebab apa? Sebab ada member kata, bang, kalau kata abang pergi dalam KL, abang buka lah box kiri kanan ni. Bukan masalah tak nak buka sebab nak nampak dia besar, tapi sebenarnya you tahu kan, I bawa beg dia dah ada dalam beg, dalam I punya box tu asas orang kata keperluan masa menunggang ni mesti kena ada. Pertama baju hujan. Confirm I kena ada baju hujan. Kan? Ada orang kata apalah bro, bikers pakai baju hujan, gila kau jangan buat pasal. Kalau kata kita ni betul-betul tengah jiwa, kita betul nak mengembara tu memanglah tak payah pakai tu. Tapi for me, kita ni meeting, kita ada jumpa orang semua. So dalam tu akan ada I punya baju hujan, I akan ada I punya apa tu yang cover kasut. I ada juga satu sandal yang memang khas I beli untuk kalau hujan I pakai that sandal. So air apa semua tu memang dia boleh keluar lah. Orang kata senang untuk ada air. Macam biasa lah bila I datang sana bukan baju hujan apa semua penuh kan. Bila tu bertukar lah. Terus kering. Terus kering. Tu benda-benda. I kena bring up since you talking about the motor ni. So brother Khairul cakap bawa Datuk Wilson sekali. Cerita pengalaman berniaga mula dari kedai kecil sampai sekarang. How he built. I think this will be great lah. Yes. Kalau kita boleh bawa Datuk Wilson, he's the owner kan? Owner of Wilhin Motor kan? Betul. Betul. Betul Nanti that will be great. Betul, nanti kita dapatkan slot dengan abang dengan Datuk Wilson kita. Datuk Wilson pun sempoi, dia memang very orang kata senang untuk get together lah. Tak sombong kan, dia memang mana-mana dan Wilhin juga kerap adakan kita aktiviti macam kita ride jauh macam contoh ke Betong, kita pergi ke Thailand lah, 1000 corner lah, banyak aktiviti yang diorang buat lah. So that is yang Koh Samui itu tempat-tempat yang best diorang selalu buat lah. So siapa-siapa yang duduk dekat area Kajang, Balakong ataupun yang sekitar tu Ceras, Bandar Mahkota Ceras, Tulung Sen On, nak beli motor boleh pergi ke Wilhin Motor, jumpa dengan Michael.
Michael ni, kalau dulu Miski lah, now Miski dah tak ada. So Michael tu memang the best lah kalau you nak borak dengan dia, dan diorang ni sedia orang kata berbincang. Jangan risau tengok motor tu macam ni, macam tu, harga tu boleh dirunding. So diorang okay, best kan. Siapa lagi ni? Okay, Nom cerita pasal Roslin. Bro Roslin, kalau ada soalan tanya. Betul lah. Apa yang you nak tahu? Apa yang kita provide? Kalau kadang-kadang mungkin ramai orang nak tahu, talk show ni kadang-kadang bila kita ni ada tak segmen-segmen lain. Kita sebenarnya ada juga. Kita nakkan satu sesi tanya kami jawab. Apa yang kami boleh jawab ialah berkaitan dengan bisnes dan juga berkaitan dengan teknologi. Our big brother Norman kat sebelah ni memang dia terror babak teknologi. InsyaAllah apa yang mau jawab, jawab. Kalau tak boleh jawab time tu, next episode kita akan jawab. Google jawab. InsyaAllah. Sebab kalau boleh insyaAllah. Macam-macam lah. You can ask apa benda yang kita buat, siapa kita. Okay, tak ada masalah. Boleh tanya. Yep. Okay, Norman. Sedar tak sedar kita dah dalam sejam dalam kita punya talk show malam ni. Dan macam saya kata, memang cepat. Pada next episode, iaitu pada hari Khamis ni, kita akan bawa Azrul Raja Lawak. Okay, kita beritahu dulu Azrul Raja Lawak. Sneak preview. Okay. Kita dah borak dengan dia. Siapa-siapa nak jumpa, nak borak dengan Azrul Raja Lawak, boleh terus jumpa kita hari Khamis ni pukul 10 malam. Kita akan ada dengan the session Sembang Santai with Bro Azrul. Bro Azrul Raja Lawak So is what we are trying to say is, kalau those you all privilege hari ni, you all boleh tengok kita punya live show, this is a sneak peek lah siapa kita punya guest akan datang lah. Memang kita tak nak buat teaser dulu, kita nak beritahu dalam the show, then after that kita akan keluarkan the teaser. And this is the opportunity. Selalu bila kita dengar, kita selalu dengar one way je, kita dengar artis-artis lah kan. So kalau artis-artis, now we call it, tanya je soalan apa selama ni you all nak tanya pasal dia ke, just fire the questions. InsyaAllah dia akan jawab. Kita akan bawa juga lagi ada a few. Kita akan Roger dengan Muaz School FM. Kita akan borak dengan dia. And then nanti akan cuba juga bawa dengan kita punya our big brother Azizul Khamis, yang dulu merupakan juga kita artis. Ini ramai ni kawan-kawan kita ni yang kita akan bawa nanti insyaAllah for kita punya talk show bersama dengan kita, dengan Zul and Norman talk show ni. Dan yang paling penting sebenarnya, kita akan bawa ada dua orang yang best juga sepatutnya. Memang best lah orangnya. Kita akan bawa Abang Abu, Mekanik Wang, dan juga Abang Jeb, Sifu Branding. Ini orang-orang besar-besar yang kita akan bawa masuk ke dalam kita punya talk show. Sebab sekarang ni kita masih lagi bertunggung sikit jadual, sebab kita bila bulan puasa ni macam saya kata tadi, banyak orang nak fokus dulu pada sembahyang tarawih di rumah kan. Sekarang ni bukan sembahyang tarawih di rumah lah. So macam mana Norman? Pengalaman malam pertama ada dulu lah. Nama sekali. Itulah. Sebab terakhir tu ada share kan nota ibu terus keluar dah. Tapi that one is a good experience. Tak pernah lagi terfikir sepanjang dah 40 lebih tahun hidup ni. Low pressure. Tapi I tell you guys, tolong kalau kata ada para isteri, anak-anak yang kat rumah, bapak you guys nak cuba buat satu perkara baru, bagi sokongan kat dia. Macam I lah dengan anak-anak. So macam you tahu anak-anak I sekarang ni, ini ada kategori anak yang dah dewasa, ada kategori anak remaja, ada kategori anak yang masih budak-budak. So dia orang selalu buat I jadikan diri I macam dengan dia orang rapat tau. Sebab apa? Macam contoh Sarah now, dia dah sibuk dengan dia punya Cik Sarah cooking, Cik Sarah kitchen. Cik Sarah kitchen. Cik Sarah kitchen. We need to pull that feed Okay, while you're talking, I try to pull that feed. So dia sorry. Cik Sarah kitchen dia. So dia kata dekat macam mana ayah nak buat macam dia? Macam mana? I beritahu dia dorongan, tapi dia memang sendiri nak lah. Dia sendiri nak buat benda-benda ni kan. Dia kata, best juga ni ayah. Now dia dah mula start I think dah 2 hari ni, dia dah mula start dia buka dia punya Cik Sarah kitchen dia untuk tempahan. Tapi dia buat benda-benda simple-simple lah. Macam dia buat bergedil. Dia akan buat decoration. Tak simple tu. Simple. I rasa tak simple ni. Habis bila kita dengar dia dish, bila dia buat tu nampak simple lah kan. Masa awal-awal you nak suruh I bergedil, tak bergedil dia nanti. Jadi mashed potato. Itulah. Okay, let me put in the feed while we are talking I tarik the feed sekali boleh
Ni pun Itulah. Sarah Kitchen. Saya ambil daripada atas. Cik Sarah Kitchen. Oh, bergedil. Actually, yelah, kalau kita tengok balik kan, dia punya video-videos dia memang cara dia shoot the videos kan. Not to say because we kenal her very well, tapi cara dia shoot pun, dia punya video dia memang I can say menjamu selera lah. Oh lama tengok. Kek batik cream cheese Milo. Wow. So, yang best incline dia dekat rumah ni ialah mama dia. So, dia dengan mama selalu bekerjasama untuk buat something. Maknanya I kata betul lah sebab I tahu my wife ni dia memang suka masak. So, kadang dia ada dulu pada 2016 apa semua dia suka buat dia punya masak tu dan dia ada upload dekat dia Facebook tapi dia buat privately untuk dia. So Sarah ni pula yelah mungkin dia dulu belajar dekat multimedia. So dia banyak tahu pasal editing video apa semua kan. Dia kata why not kita buat benda dan dia minat. So bila dia minat dia tak rasa terbeban. So saya kata kat dia, tapi Sarah bila you nak start buat benda-benda macam ni you kena faham tau. You kena kadang-kadang you kena sabar. Ada orang komen you, ada orang kritik you, tapi take it as a positive thing. So yang kedua saya kata you kena konsisten buat benda-benda macam ni. Dan I nampak sekarang ni dia memang konsisten lah. Alhamdulillah kan. Dan I mungkin boleh buat special for kita punya viewers ke nak merasa pisang goreng ke, I nampak ada sotong ke kan. Wah, nampak menarik. Alamak. Tengok dengan angle dia. Sebab I was quite impressed lah, honestly lah, bila tengok balik kan. Cara dia buat is very compact, very straight to the point and I quite like it lah. Cuma tak dapat merasa lagi. So insyaAllah lepas kita punya I tengok PKP ni, bolehlah kita merasa ramai-ramai sekali dengan viewers, boleh tak? Soalan tu. Sebab apa nanti I nampak dia sekarang konsisten. Dan I kata kat dia sometimes Kak Long. Ni bergedil ni? Itu bergedil lah, you were saying. Bergedil ni. Ni bergedil lah. So dia bergedil dengan cili padi tu tak tahu. Yang so ada yang baru ni aku rasa dia dah mula start jual lah. Ingat ada the latest post dia lah. Dia dah mula start jual. Asam rebus. Dia dah start jual lah. Asam rebus lagi. I don't know lah. Bro, what you're eating at home, please don't complain lah. Aduh, kalau kat atas dia tengok ada satu tu. Tengok ni. Wow. Yang ni this one. That one. I need to try this. Tu. Bergedil sausage bersama sambal kicap. That one dia punya je lah. Craving is okay, we deliver for you. Alhamdulillah sekali lah. Ramai orang yang mula start order online dengan dia apa semua. So I keep on bagi orang kata semangat dia. Tapi dia kata lah, penat juga ya kalau kita buat berniaga makan ni. Wah, memang penat lah, memang penat. Alamak, our big brother J Shoaib. Brother J ialah kalau nak tahu Brother J ialah daripada ex kumpulan Cool. Speaking of that, tengok siapa I punya depan I punya page. Buka je Instagram, ada orang nak serbu I punya feed dengan kita punya show. Brother Azrul. Speaking of that, baru cerita dia terus dia nak juga something. Tu, tengok. Okay, bisa. Tengok. So mungkin Brother Zul want to say one more time siapa akan datang for our next show, siapa akan datang special appearance. Stay tune pada hari Khamis ni pukul 10 malam kita akan ada bersama sesi lepak santai bersama dengan Bro Azrul Raja Lawak kita. So tengoklah, aku tak tengok lagi dia ada misai dengan janggut ni sebenarnya. Dia adalah orang kata dia punya look and feel dia masa PKP ni. So ni I kena ambil gambar ni. Alamak. Tak, rasa bukan apa. Sebab rasa jumpa kelis je kan. 40 hari tak jumpa je. Ni rupa dia. Itulah. Dia nak juga serbu kita punya show I buka Instagram I terus dah keluar dah. Aduh. Tak apa, nanti kita bawa dia Khamis ni, you guys ambil peluang borak, tanyalah dia macam-macam soalan, dia boleh jawab. Relax. So balik kepada Bro J dulu, J Shoaib dulu, dia ada, kita orang dulu masa tu I kerja kat Telekom dekat Yellow Pages Pandai Indah lah, kita punya office. So Bro J kata ni, dia dah lama lah tinggalkan dunia hiburan apa semua ni. So ada kadang-kadang dia buat comeback dengan kumpulan Cool apa semua. Tetapi our Bro J kalau nak cerita pasal meniaga makan ni, he is the man lah. Okay. Kita ada satu pot dulu.
makan lah. Kita ada satu pot dulu masa kerja kat Telekom, kita dekat LRT Cempaka. So bila kat LRT Cempaka tu, nak pergi ke LRT Cempaka tu, our big brother J, dia ada dia punya satu kedai dia, kedai makan dia. So buah pokok yang rimbun dengan rimbun tu memang cantik dan pot dia memang best. So siapa-siapa yang kita orang petang-petang daripada office akan lepak kat kedai dia, kita lepak makan. Dan dia memang dia tak sombong pun. Dia yang tegur kita, borak dengan kita apa semua. So that is why I kata until now Bro J dah pindah ke Melaka sekarang ni. So kita masih ingat lagi kita punya moment lah masa kita selalu lepak kat sana apa semua, dan kita masih lagi berhubung sampai sekarang. Itu cakap dia Bro J. Dan bila duduk kat Melaka sekarang ni, kadang-kadang geram kan tengok update status dia. Dia petik rambutan depan rumah. Tak ada perasaan bro. Depan rumah. Dah rambutan dia kadang-kadang lebat gila. Bukan rambutannya macam-macam lebat ada kan tu. So I kata kat dia, okay, I pergi Melaka, I akan kacau dia kat sana. Dulu dengan rem selingkuh. Semua kawan-kawan tu kan, geng-geng big brother kita. Tapi I tak menyanyi lah dengan diorang semua, hati-hati satu, kita kawan-kawan dia. Kita behind the scene. Abang kebetulan Abang Jeb seafood branding kita pun ada tengah tonton kita sekarang Abang Jeb. Oh ya ke? Oh yes. Abang Jeb, please Abang Jeb, nanti saya akan hantar personal message kat abang. Kita akan ambil satu slot dengan Abang Abu, kita live kat Abu dengan dekat Lazul untuk show Abang Jeb So that nanti memang tak sabar ni. Sebab saya pun nak ada pengalaman dengan Abang Jeb ni. Sebab apa? Dia seafood branding. Itu yang kita nak bagi orang banyak tahu. Banyak soalan biar orang nak tanya. Dan cara kita jemput agak luar biasa sikit Sebab cara kita jemput sebenarnya, that's why semua hati-hati semua mungkin akan datang ni, sebab kita dah terus minta dah. So kita terus minta straightforward daripada our show. Abang Jeb minta tolong boleh tak kan cover our show live bersama dengan kita. Kita tengok Abang Jeb dengan Abang Abu punya session, dia orang memang sempoi dan santai. I tell you best. Dan dia macam very down to earth I call it to me, the way I look at it is very down to earth sebab kadang-kadang for them to say hi kan, everything is everything lah. Itulah saya kata, itu sebabnya saya kata diorang ni sifu-sifu lah. Maknanya orang ni, diorang ni as a leader, dia as a leader ni dia ada satu beza leader dengan bos lain tau. Bos ni dia arahkan you untuk buat. Okay, you buat ni. Tetapi as a leader, dia show you how to do it. You kena tahu beza bos dan juga leader. So kita lebih baik kita jadi leader lah. Sebab bila kita jadi leader, kita tunjuk, kita bukannya arahkan orang tu, kadang-kadang orang tak tahu. Kita kena bagi tunjuk ajar kat dia. Jangan pelekehkan. Kalau orang tak tahu, dia mungkin tak tahu time tu. Tapi kalau kita bagi tahu dia macam mana how to do it, insya-Allah dia akan boleh. Kadang-kadang jangan silap akhir bulan, dia lagi terror daripada kita. That is where yang I kena, kita jangan pandang rendah pada setiap orang, kebolehan orang. Dan sekarang ni I tell you, kalau kita tengok Abang Jeb dan juga Abang Abu mekanik wang kita ni punya session, you all akan rasa macam orang kata inspired tau. Sebab apa? You tak down lah, walau you akan ubah mindset you. Cara macam mana, how to do it. Tengok, I tak nak cerita panjang, orangnya pun ada kat sini, please tengok. Let them ceritakan kepada kita. Diorang punya session, you all nilai kat sini. Pada pandang I selalu kacau diorang kat dalam tu, I selalu tanya soalan. Bukan apa. So apa I rasa bila I tengok top fan. Top fan. Sebab apa? Bila I tengok diorang punya sesi tu, sembang-sembang santai diorang tu, dalam cara macam mana kita nak manage kewangan, macam mana kita nak share sesuatu ilmu, dan diorang punya tagline, buat jangan tanya. Yes. So that is very catchy man, very catchy kan. Dan I tengok banyak anak-anak murid dia yang dah pun berjaya, yang diorang bawa juga masuk kat dalam diorang punya sesi tu untuk sharekan diorang pengalaman. Dan I tengok ada 2-3 orang dah sepanjang PKP ni, apa yang diorang buat? Diorang dah hasilkan e-book. I tell you, it's very awesome journey. E-book, dia dah buat e-book dah. So macam mana dah buat e-book, boleh nanti kita tanya Abang Jeb dan juga kita punya Abang Abu kita, macam mana dia motivate budak-budak ni untuk buat, all the orang-orang muda ni untuk buat e-book. Which is dia boleh jual pula, boleh dapat pendapatan pula during kita punya COVID time ni. Muda dengan tua tua pun included tau. Yes. Anip Anip juga online lah. Macam mana? Wah, Periuk. Anip ialah owner kepada Periuk Bujang.
Wah, I cakap dia punya permintaan juga dah I mula nak tengok lah all these status lah. Sorry lah, kita bring jom, back the ni, kita punya kawan-kawan. Before we go offline pada hari ni, kita Betul, bring back betul. kawan-kawan kita yang nak tengok apa Periuk Bujang. Ya. Okay, let's see what ada, apa dia punya viral dia berkenaan Periuk Bujang pada hari ni. Tengok. Wow. Dia dah tambah lah, resepi turun menurun. Anak bujang Mak Leha yang masak. Yang ni lah. I'm not sure whether can you hear the sound tak? Dapat dengar sound? I rasa tak dengar you all Tak dengar. Tapi better lah. Sebab I takut. Tengok. Just not sure lah. I proud of him. Sebab apa? Dia tengok boleh dapat komen ni. Maknanya sah confirm. Nasi kicap dia sedap. Aduh, tanyalah ni. You have done a very good, awesome thing during this COVID-19. Kan? Dan dia punya testimonial. Itulah. Mana you dapat all this talent lah? You punya staff you, bukan apa, you punya apa? Customer you semua. Semua ada talent lah. Tapi yang best tu macam mana Hanif boleh convince all the yang buyers untuk ambil this satu benda yang kita kena belajar dengan Hanif, yang you all semua kena belajar dengan Hanif, jangan malu untuk dapatkan testimoni daripada you punya klien. Ambil gambar, ambil video, share kan. Yes. Jangan malu. Mesti tengok tips paling win untuk kawan Hanif bakal mak mertua anda masak ayam kicap untuk dia. Dia punya ini content writer power. So guys, content writer power ni. Copywriting power ni. So kepada warga Alam yang ada dekat area ICT dan juga dalam lingkungan itulah, dalam 3 km ke 5 km, kalau nak rasa buka puasa tak tahu nak makan apa, boleh Roger kita punya bro Hanif kat sini dari Periuk Bujang. So dan yang paling best dia punya tagline, rasa dulu baru komplain. Harga dia memang berbaloi, RM7 je. Memang berbaloi. Maybe you guys kalau viewers kita kan, kalau you all pun ada apa-apa barang ke services that you all mungkin nak promote ke during the show ke, do let us know in the comments tu. So daripada situ nanti kita try to bring it. Try to put up some feed ke apa kita bantu within each other dalam community kita on the show. And then terima kasih Kak Saiza Syahil. Kak Saiza Syahil juga kita punya klien daripada Tabung Haji Property. Nanti kita akan ajak ini orang-orang kok marketing ni. Fitri. Fitri. Assalamualaikum Fitri. Salam Ramadan. Hari ni buka apa Fitri? Salam Ramadan. Wah, Abang Zul semenjak 2-3 hari dah masuk 4 puasa ni kita buka santai-santai je lah kan. Tapi seronok lah, banyak benda yang kita sebelum ni kalau nak tahu Norman, dah bertahun-tahun sebelum ni memang you tahulah, memang kita buka puasa kat luar lah. Julung-julung kali dia dekat rumah ni kan, tapi tahun ni dia memang suruh rumah. Okay guys, kita pun tak nak bercerita panjang lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Jangan lupa Khamis ni kita bersama dengan Azrul. One more time. Azrul. Okay, let me pull up the feed one more time. Sebab dia dah hijack I punya Instagram feed. So jangan lupa bersama-sama dengan kami nanti, dan kita akan lepak-lepak, sembang-sembang santai dengan bro Azrul kita kat sini. Tengok tu Bro Azrul kita kat sini so boleh tanya dia secara live apa benda. Tapi I tak boleh tahan misai dia tu, tengok tu. Wow. Misai berjanggut tu tak pernah tengok ni. Rol, kalau kau tengok ni Rol, aku memang kagum dengan kau lah. Rupanya kau ada jambang dengan misai Rol. Aku tak boleh tengok macam ni. Biasa clean je kan. Aduh. Jadi lepas ni kita boleh tanya lah peminat-peminat dia nak yang ada janggut misai je ke atau clean look. Itu salah satu soalan. Man, mungkin kita buat satu poll lah. Nanti kita kena buat lah kan. Bro Ernest, selamat malam Bro Ernest. Bro Ernest kita daripada Star Property yang juga pernah menjadi tetamu kita pun ada online malam ni. Yay. Brother, thank you very much bro. For view. Actually kita dah sampai dekat hujung rancangan dah sebenarnya. Dah hujung rancangan. So macam tadi saya kata, malam ni sebenarnya kita ada 2 orang kita punya tetamu, tetapi kita tak sempat nak matchkan masa sebab pukul 10 malam
dia ada juga aktiviti lain yang bertembung dengan kita. So tak apa, kita akan bawakan dia untuk next episode. Dan terima kasih sekali lagi daripada saya dan Norman sebab anda meluangkan masa sedar tak sedar dah 1 jam setengah dah sebenarnya kita bersama 1 hour 23 minutes. Oh. Yes. 23 minutes. So kita akan bersama-sama dengan anda dalam hari Khamis ni bersama dengan kita punya arti jemputan iaitu Azrul Raja Lawak, dan kita akan dapatkan, kalau boleh kita akan bawakan Abang Ipin kita Sifu dekat dalam dunia pemotoran untuk sama-sama dengan kita, dan kita akan bawa Abang Jeb dengan Abang Abu kita untuk hari Isnin depan, kita punya stok depan ni. Sebab apa, at least you guys kena, kalau kita dapat diorang ni memang datang memang best sangat lah, memang best sangat lah. Kita harap orang-orang famous ni sudilah datang ke Zul and cuma dia just nak add on lah, Brother Zul. So let's say lah kalau kita ada macam contoh macam Abang Abu dengan Abang Jeb ke apa, so kalau you all ada apa-apa soalan you all nak tanya, mungkin berkenaan dengan financial, kalau you all nak tahu mungkin berkenaan dengan property, atau mungkin nak tahu macam hari tu we talk about insurance, okay, let us know. Nanti kita akan cari jalan untuk how to bring it so that kita boleh tanya even the soalan yang kita nak tanya kepada kawan-kawan kita. Sebab it's not easy, we all want to say, untuk dapatkan these people, and it's always been a privilege lah to get these people. So might as well kita make full use of it. So kita tanyalah, kita nak tahu soalan berkenaan dengan finance ke, property ke, kita nak tahu pasal insurance ke, or relate kepada financial health ke, kita tanya je on this part. We make use of the platform. Jangan risau, sebab diorang semua ni semuanya baik-baik belaka. Diorang ni sebenarnya santai je. Jangan risau pula, takut nak tanya. Sebab biasanya nak jumpa diorang ni, I tell you bukan senang During this COVID-19 ni, kita boleh bawa diorang, you all boleh tengok diorang, tonton diorang secara percuma je. Harga yang you nak tengok ni sebenarnya kadang-kadang satu session lebih RM15,000. So that is the price. So jangan lepaskan peluang. Keemasan ni, tanya, tonton, beritahu dengan dia, dan mungkin dia akan bagi share kan, kata banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita guna, insyaAllah. Okay, Nom? InsyaAllah. Alright. Okay, akhir kata daripada saya dan Norman macam biasa, yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu datang daripada kami berdua. Dan terima kasih kerana terus menyokong Zul and Norman Talk Show, dan jumpa lagi pada hari Khamis ni untuk episod yang ke-9. Alright, Assalamualaikum dan salam. Best.